Okey, bersama saya lagi Wan Azri. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Okey. Sihat-sihat semua. Okey, hari ni tajuk dia sangat-sangat catchy sikit. Sebab apa? Tajuk dia ni pelik kan. Cuba tengok tajuk. Kita bubuh tajuk hari ni tajuk apa. Betul tak saya cakap? So okey, sebelum saya nak start ni, saya komen dulu, saya nak pin dulu saya punya phone number. Okey. Okay, dan pin. Saya punya pin phone number. So lepas ni habis live ni, siapa-siapa yang nak berhubung dengan saya, bolehlah tengok saya punya nombor phone kat situ lah, kan, WhatsApp. Okay, apa tajuk hari ni? Okay, apa tajuk hari ni? Okay, tajuk hari ni adalah, betul ke orang bersukan pun ramai yang tak sihat? Betul ke orang bersukan pun ramai yang tak sihat? Bersukan tu benda yang elok lah untuk kesihatan, kan? Sebab apa hari ni orang bersukan pun ramai agak yang tak sihat? Hari ni kita nak cerita sikit lah, sembang-sembang santai pasal orang bersukan. Tapi tak sihat. Pelik dengar lah. Okay. So tangga-tangga live yang saya nak cerita hari ni banyak saya akan sentuh pasal betul ke bersukan, apa yang benda yang ada kaitan dengan kesihatan ni, sebab apa orang bersukan pun boleh collapse, adakah stamina orang yang bersukan ni tengok daripada sudut peringkat umur seseorang tu, kan. Dan macam mana kita nak jalanilah kehidupan yang sihat selain pada bersenam. So selain pada bersenam ni, adakah bersenam saja cukup lah untuk nak sihat? Ke ada lagi tak benda-benda lain, kehidupan yang lain cara untuk nak sihat? So kita akan kupas hari ni punca-punca penyakit kita lah. And apa kaitan so satu lagi, banyak kita tengok orang-orang yang bersenam, bersukan, orang cycling, orang main bola, kan, yang tiba-tiba boleh collapse pula tengah padang, kan. Collapse pula tengah padang, cek kolesterol tinggi pada hari-hari bersukan, kan. Ada nama yang sampai ke antarabangsa pun ada yang kes macam tu, kan. Bersukan, atlet sukan pun boleh mati sebab kolesterol, jantung, macam-macam lagi. So hari ni kita akan kupas lah. So apa kaitan toksin dengan kolesterol? Apa kaitan toksin dengan kolesterol? Kan? Apakah kaitan toksin dengan kolesterol ni? Dia berkait dengan kesihatan kita. Sebenarnya benda tu semua berkait. Sekejap lagi kita akan kupas lah. So tengah-tengah live. Okey, sekejap lagi saya akan cerita juga macam mana nak tahu yang kita dah tahu lah masalah toksin dan kolesterol ni berkait dengan kesihatan. Sekejap lagi saya cerita juga macam mana kita nak tahu tanda-tanda seseorang tu dia banyak toksin dalam badan dia. Ini pun kita akan kupas kau. Nah. Okey, ramai dah ni masuk. Tengku Faizal Bekam, Tengku Nur Surdin, Chan, Muhammad Azmir. Selamat datang semua. Okay, saya baru saja live, alhamdulillah. So saya nak kenalkan diri saya dulu lah, kan, sebelum saya nak mula ni. Saya Wan Azri lah. Seperti dalam Facebook muncul friend ni, kita dah friend. Saya dah ada lebih kurang pengalaman saya dah lebih kurang 5 tahun lah dalam bidang nutrition. Dah 5 tahun lah pengalaman dalam bidang nutrition ni. Alhamdulillah, dah 2 kali diterbangkan ke USA untuk training dekat sana. First kali dekat Arizona, dan yang kedua di Texas lah. Training, company hantar lah. So bila kita duduk dalam company mega dalam bidang nutrition ni, banyak training, ada banyak pengalaman-pengalaman belajar dengan orang-orang yang pakar dalam bidang kesihatan, kan. So saya dah terdedah dalam bidang kesihatan ni lebih kurang 5 tahun.
Telah saya sendiri dah ada anak didik saya lebih daripada Penang, Perak, KL, Melaka sikit, lepas tu Jakarta. So insyaAllah lah, banyak lagi negeri-negeri lain yang saya belum explore lagi. InsyaAllah saya akan buat road tour untuk bila mungkin lah ni tak sesuai lagi lah musim-musim PKP ni kan. InsyaAllah habis-habis PKP ni kita akan buat road tour. Road tour daripada negeri ke negeri untuk kita cari lagi siapa yang berminat dalam bidang kesihatan, health and wellness ni. Sebab saya rasa ramai yang dulu masa sekolah ni cita-cita nak jadi doktor. Ada tak? Ada tak cita-cita nak jadi doktor? Respon sikit siapa dulu masa sekolah cita-cita nak jadi doktor? Say hi, hi. Hi sikit. Okey, tapi tak akan sampaian kan. Cita-cita je nak jadi doktor tapi my SPM Superman. Kan? So Alhamdulillah lah. So hari ni masih lagi kita berpeluang untuk nak duduk dalam kerjaya kesihatan. Walaupun tak dapat jadi doktor pun, Alhamdulillah saya masih lagi duduk dalam bidang yang sama, yang macam doktor juga, bidang kesihatan. So kita sebenarnya nak jadi doktor ni sebab kita nak bagi value kepada orang kan. Kita nak tolong masyarakat, nak bermasyarakat dengan orang. So hari ni walaupun orang tak belajar sampai PhD, tak belajar jojo, masih berpeluang lagi untuk kita bermasyarakat, untuk nak masuk dalam bidang kesihatan ni. Masih berpeluang. Kalau kita rajin belajar, rajin masuk kelas, daripada pengalaman kita, daripada training, daripada ni, kita pun mampu untuk tolong lebih ramai lah orang kat luar sana. Okay. So sebelum saya nak sharing pasal saya dah sharing pasal pengalaman saya lah dalam bidang kesihatan ni. Saya nak sharing sikit pasal sebelum saya terdedah dengan dalam kerjaya kesihatan ni lah. Okay, sebelum saya join company health and wellness, company kesihatan ni, sebenarnya saya terlibat dalam kontraktor lah. Ada tak kat sini yang construction, dalam bidang construction? Ada tak? Say hi. Tak ada? Okay, saya terlibat dalam bidang construction ni lama, lebih kurang 10 years. Maksud saya bekerja dengan orang tua saya lah. Orang tua saya ni kontraktor. Saya kerja dengan dia lama juga, kat 10 tahun. So kelas A lah. So banyaklah projek-projek yang saya join. Bukan saya join, maksudnya saya ni lah, saya beroperasi kat situ lah. Orang tua saya hantar dekat site-site kan, untuk saya jaga. Antaranya dari kebanyakannya henti rehat, R&R kan, R&R daripada utara ni kan, daripada Gurun sampai ke Perak tu. Kebanyakannya banyaklah company orang tua saya yang buat henti rehat tu. Lepas tu saya ditugaskan buat UMP dekat Pekan Pahang, UMP Pahang. Lepas tu saya dah masuk office lah, kerja kat dalam office lah. So banyak pengalaman dalam bidang construction juga. Dan lepas tu saya keluar daripada bidang kerja dengan orang tua saya. Dalam bidang construction saya buat sendirilah construction. Saya buat sendiri. Tapi lesen kontraktor ni tak buka dah, dibekukan sebab terlalu banyak kan, macam cendawan kontraktor ni. So lesen tak buka. So kita hanya boleh buat SSM untuk renovation sajalah. So saya ambil renovation, untuk bidang renovation, untuk buat construction ni. So Alhamdulillah lah, masa permulaan tu okey. Tapi makin lama ekonomi makin meleset, tak ada apa, makin teruk kita punya ekonomi. Saya susah nak dapat job. Susah nak dapat job dalam bidang construction. Start tu saya cari lubang lain lah, katakan. Saya cari peluang lain. Saya masuk lagi belajar dekat ABM Sintok di Perlis. ABM Sintok di Perlis selama 3 bulan lah, untuk saya ambil lesen jentera berat. Okey, masa saya ambil lesen jentera berat ni, habis saya ambil lesen jentera berat, terus kerja dengan orang. Kerja dengan orang, makan gaji kerja dengan orang. Sebab kita tak tahu selok-belok jentera berat ni, kita kena kerja dengan orang dululah. Saya pun bekerja dengan orang selama 2 tahun. Okey, masa bekerja dengan orang selama 2 tahun ni,
saya dapat sakit. Saya sembelit, susah nak membuang. So bila saya sembelit, susah nak membuang ni, uh, barulah saya dapat solution. Bila mana saya jumpa kawan saya lah, saudara Hakimin. Jadi dekat Bayan Lepas. Saya tanya lah macam mana saya nak cari something lah untuk nak makan, nak membuang. So apa, saya pun, dia pun tunjuk satu demo lah, demonstrasi kat saya lah, produk daripada USA. Ni produk international produk daripada USA. Saya tengok demo tu, saya pun rasa teruja tengok demo, demonstrasi produk tu. So saya pun amal produk tu malam tu. Esok pagi tu saya membuang cantik. Dan Alhamdulillah sampai ke hari ni saya rasa kesihatan saya makin lama makin improve lah. So saya dah tak ada masalah kesihatan tu. Sembelit, sakit kepala, pening kepala semua dah tak ada dah. Start tu saya terdedah dalam bidang kesihatan sampai saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Berhenti dalam bidang construction ni. Saya full time, full swing dalam bidang kesihatan. Saya start masuk training di Terengganu, di Kelantan, di Kuala Lumpur. Banyaklah saya punya sifu-sifu, antaranya Profesor Aziz Al-Safi. Ramai nama-nama besar dalam Malaysia ni yang join company kesihatan Forever Living ni lah. So saya pun terdedah dengan ilmu-ilmu kesihatan. Dan Alhamdulillah saya banyaklah bantu orang juga. Asbab bila kita amal produk kesihatan ni, orang sihat kan asbab. Tapi Alhamdulillah ramai lah, daripada kat tangan saya sendiri pun ramai testimonial lah kan. Selama 5 tahun saya buat ni, macam-macam orang lah saya tengok, dan macam-macam penyakit, yang minor, yang major semua kan. So kita rasa seronok lah bila kita buat kerja yang dapat bantu masyarakat, dapat tolong orang ni. Okay, so selain daripada penglibatan saya secara tak langsung bila dah masuk bidang kesihatan ni, saya pernah study jugalah metafizik. Siapa tahu metafizik kat sini? Metafizik tu apa tahu tak? Metafizik. Kalau pernah dengar tak? Suara jelas dah. Suara jelas tak? Ada boleh respon sikit? Suara jelas tak? Kak Putri, suara jelas tak? Dengar tak? Suara jelas dah? Saya takut tak dengar. Okay, suara jelas dah? Alright. Okay, so So saya pernah juga join metafizik. Saya pernah study metafizik untuk, bukan study metafizik ni untuk orang tau. Study metafizik ni untuk diri sendiri lah. Kita nak tengok kita punya kelebihan diri kita, kelemahan diri kita apa. So itu penting untuk kita kaji metafizik diri sendiri. So kalau pernah tengok Fadilah Kamsah. Fadilah Kamsah ni dia boleh tahu karakter orang. Dia boleh tengok karakter orang tu, dia boleh tahu dia ni baran ni. Dia ni quiet ni, tapi dia pandai dalam bidang-bidang apa ni, dia tahu. Fadilah Kamsah kita tengok dia boleh baca orang kan. Daripada metafizik lah sebenarnya. So metafizik ni kadang-kadang kita tak mau buang masa kan. Kalau kita tahu ilmu metafizik ni masa sekolah, sebelum masa form 4, form 3 tu, kita dah tahu dah jurusan apa yang kita nak ambil yang nak boleh kita keluarkan kita punya potensi secara maksimum. Kelebihan kita tu tak mana. So habis sekolah tu kita dah tahu dah laluan mana yang kita patut ambil. Kelebihan tu kita tu tak mana kan. So kita tak buang masa banyak lah daripada kita nak melalui kehidupan kita yang kita main boh je kan. Belajar apa, tak tahulah kita punya kelebihan kat mana, kita kerja lah, apa pun tak apalah. Kita boh. So kadang-kadang sampai agak sampai kita punya potensial tu. Potensial kita tu, contohlah kita ni sebenarnya bagus dari bila bekerja ni, ikut pada potensial kita ni kita bagus kerja hartanah. So sementara dah sampai ke hartanah tu, kita pergi kerja macam-macam ni. Kita pergi kerja kilang, kita pergi kerja apa, food and beverage, hotel, macam-macam. Padahal betul-betulnya kita punya potensial ni rupanya dekat hartanah. So orang yang tak kaji metafizik ni, dia melalui zaman-zaman yang orang kata apa, tak kena. Bila dia kerja tu dia rasa tak kena dengan diri dia. Ada tak kat sini? Kan? Lama-lama last kali baru dia jumpa, rupanya kesihatan, kecantikan ni lah dia punya passion. Sebab potensial dia ni ada kat situ. Kan? So itu metafizik lah, ilmu metafizik. Bila saya kaji metafizik diri saya ni, rupanya saya punya kerjaya yang paling sesuai dengan saya ni adalah usahawan, kesihatan,
usahawan kesihatan, cikgu tak ada. Hartanah pun ada juga, kira ada kaitan juga lah dengan usahawan kan, usahawan kesihatan, bidang medical. So sebenarnya pendek cerita, benda yang saya buat hari ni adalah benda yang paling tepat lah dalam potential diri saya ni. That's why lah masa sekolah dulu saya cukup minat bidang sains. So dulu masa PMR tu sains saya skor tinggi lah, skor A. Tapi saya tak boleh masuk kelas form 4 ni, tak boleh masuk kelas sains sebab saya punya matematik lemah sikit. So saya tak berani ambil risiko lah. Satgi matematik tak balance, matematik drop, satgi sains yang ni tak cantik lah kan. So saya tak ambil risiko untuk ambil kelas sains. So ambil kelas biasa lah. So tapi saya memang minat sains daripada dulu lagi. So kena dengan saya punya potential bila saya suka dalam bidang kesihatan ni lah. So cita-cita saya dulu nak jadi doktor lah kan. Bila suka sains ni, suka tengok tabung uji, suka buat eksperimen, suka sains ni, memang cita-cita nak jadi doktor lah. Tapi tak kesampaian, kerja biasa juga, tak boleh keluarkan potensi diri tu sebab kita punya SPM pun tak bagus mana apa kan, tak sesuai nak dapat ke universiti, nak jadi doktor. Tapi masih lagi berpeluang tau nak tolong masyarakat dalam bidang kesihatan, masih lagi berpeluang lah bila kita join company kesihatan. Jadi konsultansi untuk bidang kesihatan ni berpeluang. Bila saya finally saya jumpa company kesihatan ni, Forever Living Product ni, dia ada banyak training, dia hantar kita banyak tempat untuk kalau kita free nak join kelas-kelas kesihatan ni, ada kos-kos percuma yang dia boleh hantar lah, kita boleh belajar. So kita anggota bibit-bibit untuk jadi doktor tu ada lah kan. Kita mampulah untuk jadi seorang yang profesional dalam bidang nutrition. So kita boleh suggest ke orang-orang sakit ni apa-apa makanan yang perlu untuk dia, apa yang dia tak boleh. Tu semua kita belajar. So siapa yang nak belajar dengan saya ni, boleh attend kelas saya ni, boleh PM saya lah personal, kita akan guide. So tu serba sikit lah pasal saya lah. Lah ni saya nak cerita sikit pasal berbalik pada tajuk utama kita tadi. Tajuk utama kita pasal betul ke orang bersenam ni ramai yang tak sihat? Betul ke? Betul ke? Orang bersenam ni ramai yang tak sihat? Sepatutnya orang bersenam sihat lah kan? Dengar pelik. Kalau tengok kat situ tadi, saya tunjuk pasal cerita pasal Arnab. Cerita pasal Arnab selalu melompat, tapi umur tak panjang kau. Kuda kan, kuda selalu jogging, pun umur 25 tahun je. Tak panjang kau umur dia kan. Monyet, hari-hari dia bergayut. Bergayut hari-hari. Kalau orang main gym, pun umur sekat 40 je. Kura-kura, tak buat apa pun, jalan pun slow je, umur 150 tahun. Apa cerita tu? Okay, so hari ni saya nak kupas pasal kesihatan. Betul ke orang bersenam ni boleh sihat? Sebenarnya memanglah, kalau kita ikut pada gaya hidup yang sihat, kita kena makan makanan yang sihat, kita kena bersenam, kena tak boleh stres-stres, kena jagalah semua kan untuk nak sihat ni. Tapi tu tak menjamin umur kita panjang lah. Sebab apa? Sihat ni kita kena jaga sebab badan kita ni amanah. Tapi bila kita sihat, potensi untuk kita umur panjang tu tinggi. Sebab yang ajar maut ni semua di tangan Tuhan kan. So makanan yang kita makan tu asbab, produk yang kita makan tu asbab, yang nak jaga, yang nak jadi tu Allah lah yang tentukan apa kita punya keputusan dia tu lah. Keputusan dekat Allah lah. So penting tak kalau saya kata macam ni, orang yang bersukan tapi tak apa-apa sihat sebab dia tak amal makanan yang betul dan tak ada suplemen yang dia ambil. Betul tak saya punya statement? Okey, tepuk tangan tak selera lah. So orang yang tak ambil suplemen ni ibarat payung, ibarat dia berjalan dalam hujan tapi dia tak pakai payung. Orang bersukan tapi tak jaga kesihatan. Orang bersukan tapi dia tak jaga kesihatan. Dari segi pemakanan dia, dari segi suplemen pun dia tak ambil, just bersukan je. Ibarat dia jalan dalam hujan tapi tak pakai payung. Okey, sebab apa saya kata macam tu? Sebab suplemen ni as a perlindungan lah.
perlindungan pada badan seseorang tu. So semua orang faham benda macam ni. Semua orang faham punca penyakit kita daripada pemakanan. Tak kira dia sukan ke, dia tak sukan ke, semua orang tahu benda ni. Punca penyakit daripada pemakanan. So 80% punca penyakit kita berasal daripada sisa-sisa makanan yang kita makan. Okey, makanan yang kita makan tak jadi penyakit lagi. Tapi makanan yang keluar takkan 100%. Dia akan tertinggal sisa-sisa makanan dekat dalam usus. Okey, sisa makanan yang tertinggal dalam usus ni dia akan mengerak, dia akan jadi toksin. Toksin lah. So punca penyakit kita berasal daripada toksin lah. 80% of disease adalah berpunca daripada kolon, usus. Iaitu toksin yang melekat kat usus, sisa makanan yang tertinggal kat usus tadi. So 20 to 30% punca penyakit kita berasal daripada kolesterol. So memang dua benda ni lah nak kena jaga. Orang bersukan ke ataupun orang yang tak bersukan ke, dua benda ni nak kena jaga. Toksin dan kolesterol. That's why orang bersukan pun dia rasa dia jaga kesihatan dah. Hari-hari cycling. Tiba-tiba banyak lah ni, dalam saya pun duduk dalam grup cycling. Banyak lah dalam masa setahun tu, banyak orang dah. Lebih daripada 3-4 kali dah kes saya tengok. Orang cycling ni tiba-tiba collapse mati tengah tepi jalan. Jadi duduk dalam grup tu saya tengok hari-hari live. Alamak, Mr. Sasian tu jatuh dekat Sigit. Sekian tu jatuh dekat Geni, mati, collapse. Hari-hari bersukan, orang yang sama bersukan hari-hari cycling, tapi boleh mati. Okay, why orang yang bersukan boleh mati macam tu? Tapi takkan kita tak mau bersukan? Orang dah kata bersukan ni bagus untuk kesihatan, tapi sebab apa orang bersukan boleh mati? Kan? Hari-hari mati tengok. Bukan hari-hari lah, selalu kita tengok ada kes mati kat orang cycling ni. Saya dalam grup cycling tu, saya tak sebut grup-grup lain. Dan grup cycling pun dalam setahun tu banyak orang dah mati tepi padang, tepi jalan, masa duduk cycling. Kan? So apa maksud dekat situ? Maksudnya nak jaga kesihatan tak semestinya kita hanya perlu bersenam, tapi kita kena jaga juga kesihatan kita dari segi pemakanan kita jaga. Kita kena ambil suplemen. Kalau tanya saya hari ni, perlu ke suplemen untuk kita ambil? Bagi saya wajib ambil suplemen hari ni, Zamalan ni. Okay, sebab apa Zamalan ni wajib ambil suplemen? Saya nak cerita satu je. Pernah dengar tak dulu orang nak dapat kanser umur kita nak dengar kanser pun kan, jarang-jarang sekali kita dengar kanser. Tapi hari ni kanser macam demam. Hari-hari kita dengar orang kanser ni. Dah macam biasa dah kanser ni. Okey, kalau kita pergi hospital pula, orang masuk hospital ni nak macam masuk apa atau lagi, punya beratok panjang, punya ramai orang sakit hari ni. Okey, sebab apa? Hari ni terlampau ramai orang sakit. Sebab pemakanan kita lah. Okey, pemakanan yang ada hari ni tak sama dah macam pemakanan dulu. Kan? Sebab itulah kita kena ambil nutrition. Nutrition yang ada dalam makanan kita hari ni sangat-sangat sikit dan hampir tak ada langsung. Sebab proses pembuatan makanan kita hari ni dah tercemar. Orang dah tak jaga dah kesihatan. Orang tak ambil tahu dah kesihatan. Orang tahu nak untung cepat, nak kaya cepat. Ayam dulu 3 bulan, 4 bulan baru boleh sembelih. Hari ni 20 hari. Orang buat apa? Orang injek hormon. Orang letak hormon kat dedak. Kita makan hormon tu ada kesan tak? Ada kesan. Kita kebanyakan ikan hari ni dekat pasar tu, mata dah merah tapi nampak cantik lagi. Itu orang tak pengawet mayat untuk nak bagi tahan lama, untuk daripada laut nak main sini kan. Saya tak kata semua lah, terasa pula nelayan kan. Yang kat sini, mungkin dekat Malaysia ni tak ada lah kan. Tapi kebanyakannya memang orang tak pengawet mayat untuk nak bagi tahan lama ikan tu sebelum nak sampai ke darat, tidak busuk lah. Lepas tu sayur awal-awal lagi perlibatan dalam bidang kimia. Maksudnya dia nak kimia, sayur ni tertanam, bubur baja kimia. Racun serangga. Kan? Dalam minuman kita hari ni, tu saya sebut benda-benda sihat tu. Ikan, ayam, sayur, tu benda-benda yang sihat nak makan kan. Bagi setengah orang tu benda tu sihat. Kan? Tapi sebenarnya pemakanan kita hari ni yang tu dah tak sihat. Kita tak sebut lagi yang food junk, makanan proses ni, food junk ni semua tak sebut lagi. Yang tu dah memang confirm tak sihat. Ni makanan yang kita sebut, okey, makanan sihat kena jaga makanan. Jaga pemakanan, kena makan makanan sihat, kena makan buah, kena makan sayur. Yang tu pun sebenarnya tak sihat dah hari ni. Sebab cara proses pembuatan dia tu. Zaman hari ni ramai orang nak untung cepat. Bila nak untung cepat, dia buat semua proses cepat. Bila buat proses cepat, dia banyak yang sintetik. Banyak perisa, pewarna, pengawet,
tu benda-benda tu semua, benda yang tak elok yang masuk dalam badan kita tu, benda yang sepatutnya benda yang orang kata tak elok lah, yang mempercepatkan lagi proses penyakit dalam badan kita, mempercepatkan lagi proses toksin lagi banyak dalam badan kita. That's why dulu orang nak sakit ni masa umur 40 tahun ke atas baru dapat sakit. Susah nak dapat sakit masa muda-muda. Umur 40 tahun atas baru start dapat sakit. Kecil manis, darah tinggi. Kalau pernah dengar kan, orang kata, orang tua-tua kata, makanlah manis-manis, nanti umur 40 tahun dapat kecil manis. Makanlah apa banyak-banyak lembu apa semua ni, lagi dapat kolesterol. Umur 40 tahun atas nanti dia dapat, dah tua umur 40 tahun atas ni nanti dapat penyakit ke apa, kecil manis, darah tinggi semua kan. Orang dulu kata umur 40 tahun atas ni dapat penyakit. Tapi hari ni tak payah tunggu umur 40 tahun. Umur 17, 18 dah ada dah kecil manis, gout pun ada, darah tinggi. Apa makna dia tu? Makna orang muda-muda dah dapat penyakit sebab pemakanan kita hari ni. Pernah orang kaji-kaji, dalam baby baru lahir dah ada lebih kurang 100 kimia dalam dia punya darah. Maksudnya chemical dalam darah dia tu banyak. Mana chemical dalam darah badan baru lahir. Environment kita. So saya nak sentuh hari ni, macam mana kita nak tahu yang siapa badan kita ni tak sihat. Banyaklah fungsi-fungsi yang buatkan badan kita tak sihat ni. Antaranya tu pemakanan kita lah. Sehingga orang kata okey, bersenam saja tak cukup, so apa yang lagi nak kena jaga. So sebenarnya banyak benda yang kita tak boleh, yang boleh jaga, dan banyak benda yang kita tak boleh nak buat apa. Benda tu kok mana pun kita masuk, yang tak elok tu masuk dalam badan. Pemakanan kita hari ni kita boleh jaga tak? Tak boleh jaga. Semua makanan proses, semua makanan orang nak cepat. Ayam, ikan, sayur tu semua benda yang kita terpaksa makan, walaupun proses dia tu. Lepas tu daripada environment kita. Environment kita, orang kata tak apa, saya tak mau makan suplemen. Saya jogging pun dah cukup dah. Saya jaga kat rumah, saya jaga kesihatan, saya jaga pemakanan saya. Tak makan garam, gula, tak makan. Antara punca penyakit selain daripada pemakanan adalah environment, persekitaran kita. Asap rokok, asap kenderaan, dia boleh ke tak mau tahan nafas dia, tak mau menyawa? Tak boleh. Yang tu dia tak boleh nak elak. So itu antara salah satu punca penyakit, environment. Radioaktif, handphone, dia kata dia jaga kesihatan, handphone dia boleh kawal tak radioaktif? Tak boleh kawal radioaktif. Hari-hari kita pegang handphone, beribu, bertrilion-trilion sel kita mati dalam badan kita. Bila sel kita mati, kita perlukan nutrien untuk nak tambahkan sel-sel baru dalam badan kita. Dan makanan kita hari ni pula selalu kurang nutrien, sampai tak ada langsung nutrien. Macam mana badan kita nak sihat? That's why hari ni ramai orang sakit. Faham tak? Okay. So daripada apa lagi punca penyakit kita selain pada makanan dan environment? Daripada air yang kita minum tadi. Okay, daripada air yang kita minum tadi. So air yang kita minum tadi ada pewarna, asid kan, kopi, teh tu semua banyaklah, perisa, pewarna tu semua benda-benda yang tak elok lah kita minum hari-hari kan. So daripada mana lagi punca penyakit selain daripada air, environment dengan pemakanan? Okey, yang last kali ni sangat misteri sekali sikit. Mesti ramai terkejut. Dia dah jaga pemakanan dia, dia dah jaga kesihatan dia, hari-hari bersenam, dia tak minum air-air manis, hari-hari minum air mineral, tiba-tiba dapat penyakit. Rupanya dia stres. Stres, duit tak cukup. Stres, gaji tak cukup. Stres, hutang banyak. Stres, susah nak buat bisnes, PKP. Stres, bini marah. Stres, stres macam-macam lah. Tak dapat. Macam-macam stres. Okey, bila kita stres pun jadi punca penyakit juga. Pernah cerita pasal seorang doktor ni lah. Di hospital di Malaysia tu. Doktor ni dia pakar bedah. Dia pakar bedah. Pemustem. So dia pakar bedah lah. Dia pakai bedah hari-hari, dia bedah orang. So dia punya kerja ni sangat stres. Sebab dia kerja 12 jam, kadang 16 jam kerja non-stop. Hari-hari masa dia tak cukup, masa makan dia ada lari, semua masa dia lari lah. Hari-hari stres sebab kerja dia terlampau sibuk, sampai busy. Dia kerja pun tak tentu masa, lebih pada sepatutnya kan. Sepatutnya orang kerja 8 jam lah, tak ada lebih. Dia kerja sampai 12 jam, 16 jam hari-hari. So dia dapat sakit tiba-tiba. Dia jaga makanan dia kat rumah pun dia jaga kan doktor, jaga kesihatan
jaga pemakanan semua. Tapi sebab kerja dia terlampau sibuk, dia tak boleh nak kontrol benda tu. Dia bekerja kan. So dia stres. One day dia mati tiba-tiba. Collapse tiba-tiba mati. Dan depa bedah siasat dia pula. Dia kan pakai doktor, pakai bedah. Dia pula kena bedah. Dia masuk hospital, orang bedah dia pula. Okey, bedah dia, okey, baru bila kaji rupanya pelik. Sebab apa? Rupanya dia bukan mati sebab masalah kesihatan dia, makanan dia semua jaga elok. Dia mati sebab stres. Dia terlampau stres, tiba-tiba boleh buat dia mati. So itulah punca-punca bagaimana kita nak dapat penyakit tu. Banyak orang kata jaga kesihatan bersenam saja tak cukup untuk nak jaga kesihatan. Jaga makan pun tak cukup kan. Kita bersenam pun tak cukup. So kita tak boleh kontrol benda yang tak elok nak masuk dalam badan hari ni. Zaman hari ni memang tak boleh kontrol. Semua benda tak elok boleh masuk dalam badan. Walaupun dia rasa dia jaga elok dah. Makanan dia jaga, bersenam pun dia bersenam, tapi tak cukup. Udara dia tak boleh kontrol, stres dia tak boleh kontrol. Banyak lagi benda yang dia tak boleh kontrol. Bukan semua benda yang dia boleh risk dia boleh kontrol. That's why penting untuk ambil suplemen. Penting untuk ambil suplemen. So siapa yang tak ambil suplemen ni saja cari nak kan. Bukan saya nak menjual sangat, tapi saya sharing ni sebab saya concern dekat orang yang tak faham knowledge pasal nak jaga kesihatan yang dengan betul. Walaupun orang tu dia bersukan, dia rasa dia sukan, dia jaga makan dah betul lah. So orang yang tak ambil suplemen ibarat dia jalan dalam hujan tak pakai payung. Dia dah tahu dah kena hujan boleh demam, tapi sahaja dia jalan dalam hujan kot tak mau pakai payung, dia tak mau ambil perlindungan kat dalam badan dia. So tu ibarat orang yang tak ambil suplemen lah. So yang tu satu, orang yang tak ambil suplemen. Nombor dua, orang yang dah ambil suplemen tapi ambil suplemen yang tak betul. Okay, hari ni saya dalam bidang nutrition ni dah lama, lebih kurang 5 tahun. Saya nak cerita sikit macam mana cara nak ambil suplemen yang betul. Kadang-kadang banyaklah kita tengok kat luar sana macam-macam orang jual. Mana ada orang jual produk kesihatan, orang kata produk dia tak bagus. Semua jual produk, kata produk dia bagus. Betul tak? Tapi macam mana cara kita nak ambil produk yang betul? Bidang suplemen ni, saya nak ajak. First kali kena ada triangle health. 3 segi pemakanan. Hari ni orang tak faham pasal triangle health. Orang main belasah je. Ambil buah delima lah, ambil buah manggis lah, bagus. Ambil apa lagi? Lada hitam lah, buluh garam apa tak tahulah kan. Macam-macam dia makan hari ni. Okey, betul ke cara makan macam tu? Okey, pendapat saya tak betul. Pendapat saya yang cara nak betul nak ambil suplemen ni untuk jaga kesihatan ni, dia ada 3 cara. First kali dia kena guna konsep triangle health. Apa konsep triangle health ni? First kali badan kita ni dia akan benda yang akan absorb benda yang kita makan ni adalah usus kolon. So situlah tempat pertama sekali untuk kita nak orang kata apa? Nak fikir benda yang apa yang kita nak kena buat sebelum nak ambil suplemen. First kali kita kena cuci dulu. Cuci apa? Cuci usus. Usus ni kita dah makan punca penyakit daripada pemakanan. Dah macam-macam dah kita dah makan sepanjang hidup kita ni lah. So kat dinding usus ni banyak lah toksin, lapisan-lapisan toksin yang melekat kat usus ni. Okey, di situ dah yang kita faham punca penyakit daripada pemakanan. Kan? So bila dinding usus kita dah penuh dengan toksin, kita hari ni makan suplemen macam-macam suplemen. Kadang-kadang saya kata cara kita makan suplemen tu salah. Kita makan benda yang tak sepatutnya kita makan dulu. So dia ada 3 step. First step, step pertama adalah cleansing dulu. Kita kena cuci dulu badan kita, kena buang dulu kerak-kerak yang ada kat usus dulu, kat dinding usus tu. Bila usus dah bersih, barulah dia senang nak serap apa-apa suplemen yang kita nak makan lepas tu. Madu ke, apa ke, buah delima ke, apa-apalah suplemen yang kita nak makan kan. First step tu bukan suplemen tu dulu. First step tu kita nak cleansing dinding usus tu dulu. Baru dia boleh absorb, dia boleh serap suplemen yang kita nak makan tu 100%. Banding kalau kita biar tak ambil dulu suplemen yang untuk cuci, gotong usus, kita makan suplemen sayang jatuh ke najis. Tak dapat, badan kita tak dapat khasiat suplemen kita nak makan tu. So faham dah konsep pertama sekali ada iaitu cleansing ataupun orang sebut detox. Okey, detox faham kan? Detox. Bila kita sebut saya detox, D tu sebenarnya buang, tox tu sebenarnya toksin lah. Itulah first step untuk cara betul nak amal suplemen. Kita kena cari suplemen yang detox dulu. Cuci dulu badan kita, buang dulu badan kita daripada toksin-toksin yang ada dekat dinding-dinding usus, baru senang nak serap. Okey, nombor 2,
barulah kita ambil nutrisi. Okey, nutrisi ni apa? Nutrisi ni macam saya sebut tadi lah. Ada protein, ada apa, madu. Itu once of nutrition yang ada hari ni. Macam-macam lah nutrition kita boleh pilih, kita boleh ambil kan. And then barulah last step is protection, untuk menguatkan sistem imun. Setengah orang ni kan, saya pelik lah masa musim-musim COVID ni kan, semua tak mau amal triangle health, cara nak makan suplemen dengan betul. Semua duk cari vitamin C. Yalah, takut lah COVID kan. Virus ni memang kena ambil, kena kuatkan imunisasi. Tapi kita dah langgar tiga step tadi. Cara betul nak ambil suplemen. Terus ambil vitamin C. Tak betul cara tu. Orang yang terus ambil vitamin C ni, dia faham sistem imun penting bagi dia, tapi dia tak tahu yang benda yang dia makan tu, badan dia tak boleh terima secara 100% benda yang dia makan. Boleh dapat khasiat benda yang dia makan 30% dia. Sebab usus kotor. Nutrisi pun tak cukup. Tapi ambil imunisasi. Tak betul lah. So dia kena melalui 3 fasa. Fasa pertama cleansing, kena cuci badan. Fasa yang kedua kena ambil nutrisi, kena nutrition cukup dalam badan. Sebab pemakanan kita hari ni ada pengawet, perisa, pewarna semua. Makanan kita hari ni tak cukup nutrisi. Ayam, kambing, apa semua kita makan hari ni, sayur semua tak cukup nutrisi dalam badan, dalam makanan kita hari ni. So kita nak makan cukup nutrition, kita kena amal nutrition lah, kena ambil suplemen yang berdasarkan nutrition. And then barulah kita ambil imunisasi, protection, vitamin C. Baru kita ambil vitamin C. Okay, saya nak bagi perumpamaan. Okey, kadang-kadang orang tak faham betul ke cara pengambilan suplemen macam Cik Wan Azri cakap ni, kena melalui 3 fasa dulu. Fasa yang pertama kena cuci, fasa yang kedua baru ambil nutrisi, fasa kita ketiga baru ambil protection. Betul ke? Saya bagi perumpamaan lah, nak bagi orang faham. Kita ni tak mandi dah 3 hari dah tak mandi. Ada orang tak mandi kat seminggu tak mandi. Saya bagi 2 pilihan, sama ada nak minyak wangi ataupun nak bilik mandi. Siapa nak minyak wangi? Angkat tangan. Say hi sikit. Nak minyak wangi tak? Ke nak bilik mandi? Okay, kebanyakan orang akan pilih bilik mandi lah. 99% akan pilih bilik mandi. Tak tahulah ada kok ada kat sini yang 1% nak minyak wangi. Tak mandi 3 hari dah. Kan? Okay, so semua orang nak bilik mandi lah kalau tak mandi 3 hari tu. Mana boleh tahan? Rasa berlengas kan badan. Kalau tak mandi 3 hari tu. Okey, tapi hari ni bila mengamalkan suplemen, kita bukan bagi dia mandi tau. Kita duk bagi minyak wangi. Kita duk bagi minyak wangi. Kan? Badan usus kita ni dia nak mandi. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh duduk dah. Macam kita tak mandi 3 hari pun kita tak boleh duduk dah. Kan? Duk rasa bergetuh lah badan. Saatnya kata 3 hari, sehari pun duk rasa bergetuh. Sehari tak mandi ni kan. Ni 3 hari tak mandi duk rasa tak selesa dah badan. Nak mandi. Tapi hari ni kita tak mandi. Kita duk bagi minyak wangi. So macam tu lah cara kita makan pun. Kita tak bagi dia cuci, kita tak mandikan usus kita tu, tapi kita duk bagi dia minyak wangi. Kita duk makan sayur, makan buah. Dia tak mau madu apa pasal dia tak mau. Dia nak kita bagi dia mandi. Kalau dia boleh bercakap tu dia cakap dah. Tak mau nak mandi kan. So apa benda yang boleh kita bagi usus kita mandi? Aloe vera gel lah, lidah buaya. Lidah buaya ni dia ada sifat detox, buang toksin kan. Ada anthraquinone, antibakterial, antikulat, antivirus. Dia boleh cuci usus kita. Sebab itulah aloe vera ni, lidah buaya ni ada badan dunia jaga dia. Badan dunia ni orang panggil Aloe Science Council. Mereka menjumpai dalam lidah buaya ni ada banyak nutrition, lebih pada 45 nutrition, dan dia antara tumbuh-tumbuhan yang power yang boleh cuci usus kita. That's why dia buat satu badan dunia. Mana ada badan Bayam Science Council? Mana ada Ginseng Science Council? Tak ada. Sebab apa Ginseng Science Council tak ada? Bayam Science Council tak ada? Sebab apa Aloe Vera Science Council? Badan dunia ni buat satu badan. Tumbuhan ni buat satu badan dunia. Sebab dah jumpa dah, rupanya lidah buaya ni mampu untuk selesaikan masalah kesihatan kita hari ni, iaitu punca penyakit daripada kolon, daripada usus. Dalam ulama kita, saraf penyakit di perut, sains kaji punca penyakit di usus. Rupanya kotak kat situ, itu tempat saraf penyakit lah kan. Bermulanya penyakit kita daripada usus. So aloe vera ni dapat solve masalah usus yang kotak dari toksin tadi. That's why dia bina satu badan dunia, sebab dia ada banyak manfaat dalam lidah buaya.
So saya sentuh pasal triangle height, dah faham dah konsep nak amal supplement. So apa yang saya nak galakkan dalam program nak sihat ni? So saya dalam 5 tahun dalam bidang nutrition ni, saya nak galakkan tuan-tuan dan perempuan semua boleh ambil program clean lah dalam company mega yang saya join ni, nama Forever Living Product ni. Dia dah well established di 168 country, dah lebih kurang satu dunia, seluruh dunia dah viral dah. Company ni dah besar dan mega company, dan dalam bidang company saya ni saya sangat-sangat galakkan untuk orang ambil program C9. Okay, program C9 ni apa? Tadi kita dah cerita pasal triangle height, cara nak amal pemakanan yang betul, kena ada cleansing, nutrition dengan protection dalam suplemen kita. So program C9 ni dia ibarat kita overhaul balik badan. Overhaul badan kita balik. Dia ada semua tu. Dia ada cuci, dia ada nutrisi, dia ada imunisasi. Dia dah cukup, dah complete triangle height untuk kita nak amal setiap hari. Tapi beza dia C9 ni, dia program dia hanya 9 hari. So kita buat dalam 9 hari untuk overhaul badan kita tu. So saya galakkan ambil set program C9 tu lah. Okay, sebab apa? So sebab apa saya nak galakkan orang ambil C9? So siapa yang orang kata apa, yang boleh ambil C9 ni? Orang yang macam mana? Orang atlet sukan ke? Kan? So program C9 ni dia tak khusus kepada individu. Semua orang boleh ambil. Untuk nak sihat, semua orang boleh ambil. Orang yang rasa badan dia sihat pun boleh ambil. Kan? So orang yang obesity, especially orang obesity lah, kalau dia nak kurangkan berat badan dia, kan, dia boleh ambil program C9. Sebab apa? Sebab dalam program C9 ni, orang yang gemuk pun dia boleh kurus. Kan? Sebab apa? Dia dalam program ni dah cukup cleansing, dah cuci badan kita, dah ambil nutrition yang betul, dah ambil imunisasi yang betul. Bonus untuk orang yang gemuk boleh jadi kurus. Bonus. Bila badan dah sihat, dia automatik dia boleh jadi, dia akan reduce dia punya weight. And then untuk orang yang terlampau kurus, orang yang terlampau kurus pun boleh ambil C9 ni juga. Kadang-kadang kita kata, untuk program C9 ni untuk orang gemuk yang kurus je lah. Aku dah kurus dah, lagi kurus. Tak, program C9 untuk orang yang kurus nak berisi pun boleh. Sebab dia akan stablekan badan kita. Dia akan measure badan kita. Kalau terlebih dia kurangkan, kalau kurang dia akan naikkan badan kita tu. Sebenarnya badan kita boleh measure apa yang cukup, apa yang terlebih kan. Tapi yang kacau measurement badan kita ni adalah toksin lah. Dia kacau fungsi hati untuk kita nak measure badan kita tadi. Lepas tu orang yang bersukan pun boleh ambil C9. Dia akan rasa lebih energi badan dia, sebab badan dia dah kan saya katakan, orang bersukan pun dia boleh mati kolap tengah padang kan. Dia boleh kolek tepi jalan kan, orang bersukan pun, sebab badan dia penuh dengan toksin, penuh dengan kolesterol. Dua benda ni nak kena buang dalam badan. Walaupun dia bersukan, dua benda ni tak buang dalam badan dia. Kolesterol, orang bersukan boleh buang tak? Hari-hari training, pagi petang, siang malam, pagi petang, siang malam, boleh buang tak kolesterol? Tak boleh buang kolesterol. Kolesterol bukan ada kat perut. Perut tu lemak bang. Kolesterol dia ada kat dalam saluran darah. Saluran darah ni punya halui, dia ada dalam saluran darah tu. So pumping dah 100 jam sehari pun memang kolesterol tetap besar tu juga. Tak boleh buang kolesterol ni. That's why orang bersukan boleh mati tengah padang. Dia tak buang kolesterol, dia buang lemak. Dia tak buang kolesterol. Kolesterol dalam saluran darah kita, dalam arteri dah tadi. So memang dua benda nak kena buang dalam badan, toksin dan kolesterol. So orang atlet bila dia boleh buang toksin, dia boleh buang kolesterol dia, InsyaAllah dia punya fitness dia lagi tinggi, dia punya tenaga dia lagi double lah kan, daripada kebiasaan dia. Lepas tu orang yang dah kahwin, ada tak kat sini? Orang yang dah kahwin lama tak dapat anak. Orang kelamin kan, kahwin lama dah tak dapat anak. Boleh juga buat program cleanan ni. Kadang-kadang kita tak tahu masalah tu berpunca pada perempuan je ke. Rupanya pada lelaki pun sama. So bagi saya, orang yang dah kahwin lama tak dapat anak ni, dua-dua kena buat cleanan. Kalau dulu selalu orang salahkan orang perempuan. Orang perempuan lah ni kan. Orang perempuan ni yang kena kahwin leng ni. Orang perempuan ni rasa mandul ni. Dah kahwin lama dah tak dapat pun anak cucu lagi. Kan duk suruh apa orang lelaki dia apa anak dia tu kahwin lain. Wah, duk salahkan orang perempuan dia tu mandul. Padahal laki, zaman lah ni bukan orang perempuan, laki pun sama. Sperm orang lelaki tu tak matang. Saya cakap terang lah. Kebanyakan sperm orang lelaki tak matang tu punca untuk susah nak dapat baby. Bila cek-cek rupanya bukan salah kat orang perempuan, salah kat orang lelaki tu. That's why hari ni
Laki ke perempuan memang kena buat clean kena stablekan balik badan. Dari situ dalam program clean tu saya nak terang, kalau kata masalah tu kat laki, dalam program Sinai tu dia bagi aloe vera gel 3 botol, dia bagi omega tu untuk buang kolesterol, lepas tu dia bagi fiber untuk baik untuk usus kita, kuatkan otot-otot usus, dan bagi untuk kawal glukosa dalam darah lah. Orang kecil mana darah tinggi semua bagus ya fiber ni. And then dia bagi kita bipolen. Untuk orang yang kelamin ni, orang lelaki ni, bila makan bipolen tu, first kali dia akan dapat energy lah, energy booster. Masa itulah masa bersama tu energy dia tinggi, tenaga batin yang tinggi, nak tak? Lepas tu nombor 2, bipolar ni sebenarnya dia mematangkan sperm. Dia mematangkan sperm tu antara salah satu why orang lelaki susah, orang kelamin ni susah dapat anak, antara kalau masalah kat lelaki tu, masalah kat sperm dia tu. So bipolar ni dapat bantulah menyelesaikan masalah sperm tak matang tadi. And then okay, itu je lah dalam program cleanan tu. Kena habiskan benda tu, program yang saya sebut tadi, dalam masa 9 hari. So siapa lagi yang perlukan program cleanan ni? Orang yang last kali, orang yang berpenyakit meja. Orang yang penyakit meja ni, stroke, darah tinggi, kencing manis, apa sebut kat saya nama penyakit, kanser meja, penyakit-penyakit yang meja ni kena ambil cleanan. Tapi kena tengok umur dia lah. Kalau umur yang atas pada 70 tu tak payahlah buat clean sebab program ni hardcore sikit lah. Kita kena puasa 2 hari, tak boleh makan apa. Hari ketiga sampai hari ke-9 ni baru boleh makan. So kena puasa 2 hari. So macam orang tua tak boleh nak puasa semua, saya tak galakkan buat clean just ambil yang basic saja pun cukup. Tapi bagi yang muda-muda ni kan, kena lah buat clean. So apa kelebihan clean ni masa buat clean ni? First kali, selain kita dapat rasa badan kita ni sihat, tenaga kita double, kita dapat rasa perbezaan kulit kita. Kulit kita daripada biasa-biasa kan, daripada kusam tu, dia nampak glowing dia sikit. Dia nampak kulit orang sihat sikit. Nampak perasan tak bila orang yang duk amal suplemen ni, kulit dia nampak sihat? Nampak merah-merah, nampak gebu je, nampak sihat kan. Awak saya pegang kulit saya ni. Kan, orang yang amal suplemen ni memang nampak sihat. So bila dah buat program sinan ni, lagilah kita dah overhaul badan kita, toksin dah pun dah kurang, kolesterol pun dah kurang, automatik kulit kita nampak beza, nampak sihat. So orang yang kurus, orang yang obesity jadi kurus, apa yang dia dapat? Dia dapat confidence level, dia dapat energy level, dia dapat jaga kesihatan dia. Dia tak rasa dah macam orang obesity kan, orang suka diketepikan dia, orang suka lekehkan dia, hina dia kan. Ada tak orang obesity kat sini yang rasa macam tu? Yang rasa mentang-mentang lah aku gemuk, apa dah mengata kat aku kan? Ada tak kat sini? Kalau ada, angkat tangan. Oh, tak berani angkat tangan. So jangan risau. Buat program cleanan ni, bila sebab apa, jangan rasa rugi buat program cleanan ni. First kali kita sihat lah. Nombor 2, kalau kita dah buat program cleanan ni, sebab kita buat cleanan ni, kita kurus, kulit pula cantik kan, lagi untung tak? So rasa berbaloi tak buat program yang nampak tiba-tiba kita dapat rasa kurus, kita dah jadi cantik? First kali kita senang buat bisnes. Orang suka follow kita, orang suka tengok kita, orang suka perubahan yang ada kat kita. Dari dulu nak tahu dia gemuk, lah ni dia cantik, oh dia kurus dah lah ni kan. Orang tanya kita pula apa yang kita ambil kan. Secara tak sengaja pula kita pula terjual. Sebab kita dah cantik, kulit kita pun cantik, orang ramai duk main tanya kita, kita rasa macam best. Kita rasa confident. Kita pun sharing apa yang kita makan, dia pun beli yang kita. Terjadi bisnes kan. So selain pada kita mampu tolong orang, so kita macam mana kita nak start tu? Kita kena bermula dululah. Kita kena start dulu. Untuk kita nak sukses, untuk kita nak berjaya, untuk kita nak bagi ramai orang follow kita, kita kena mula dulu benda yang kita nak bagi tunjuk tauladan kat orang tu. So kita kena buat, kena berani ambil program cleanan ni, buat program cleanan ni. Jangan risau. Benda yang kita invest tu kita akan dapat balik. Benda yang kita invest kita akan dapat balik. Jadi buat betul-betul program cleanan ni, bagi tunjuk result, kita sendiri dapat untung dia. Peluang ini semua peluang. So ada program cleanan ni murah je, tak sama macam kat luar. So kadang-kadang ada orang tanya saya kan, berapa kalau program kat luar tu nak kurus? Ada program kat luar tu jenis sedut lemak. Pernah dengar tak orang nak kurus dia sedut lemak? Yang tu dia punya kos dia lebih kurang 20 ke 31k. Kat mana saya tak mahu sebut, mungkin korang tahu kan. Kat hospital ke klinik ke, wallahu alam, boleh cari sendiri, saya tak mahu beritahu kat sini. Tapi itulah kos dia, 20,000, ada 20,000, 30,000 nak kurus, boleh go on.
sudut lemuk. Tapi Metro, baru ni saya tengok Metro, ada orang perempuan ni, dia mati sebab sudut lemuk tadi. Kat mana saya tak mahu beritahu, tapi kat Metro. Mati sebab sudut lemuk. Tu yang tu yang mahal tu, terus sudut lemuk, nak kurus macam sudut lemuk. Kan? Tapi program Sinan ni, program yang selamat, yang sihat, tak sampai 20-30 ribu. Harga dia 5-600 je. Banyaklah produk kita dapat tu untuk 9 hari tu, banyak produk. Sebab badan kita banyak organ-organ yang kita nak kena detox, nak kena cuci, banyaklah produk. Kolesterol, toksin, everything. Lepas tu pollen usus kita, nak kuatkan usus kita, otot usus kita. Banyak produk dalam C9 nak kena habiskan dalam masa 9 hari tu. Walaupun banyak produk, tak sampai 20 ribu. Baru 5-600 ringgit. So kita invest RM500 untuk kita sihat, untuk kita nampak kurus, untuk kulit kita nampak cantik, confidence level kita tinggi, dan kita ada ramai orang follow kita, orang minat kita, orang suka kat kita. Yang tu satu benda yang saya rasa investment tu bukan investment yang mahal lah. Investment buang RM500 untuk kita nak invest diri kita, untuk jadi lagi cantik kan. Kita boleh buat bisnes lagi. Okey. Setakat tu saya punya talk hari ni. So saya ada tawaran lah. Saya ada tawaran sikit untuk orang yang live hari ni, yang bersama saya hari ni. Terima kasih banyak saya nak ucapkan. Cuma untuk orang yang nak tahu pasal program Kelinai ni, saya ada tinggalkan pin nombor phone saya tu, 0125781231. Boleh personal WhatsApp saya kalau nak tahu secara lanjut pasal program Kelinai tu. Dan hari ni, bagi yang tengok live hari ni, 20 hari bulan, siapa yang book 20 hari bulan, saya ada tawaran sikit. Tawaran adalah saya akan bagi 15% diskaun daripada harga asal dia. Okay, harga asal dia berapa? Harga asal dia dalam 640. Saya check, nanti saya check, saya akan confirm balik lah. Lebih kurang dalam 640. So 15% lebih kurang 500 setengah lah, macam tu harga dia. Kan? Saya akan jadi bagi diskaun 15% untuk siapa yang book hari ni. Book tu maksudnya tak beli lagi hari ni, book dulu, bagi deposit dulu, book dulu hari ni untuk hari ni lah. Dan saya buka lagi satu bonus, iaitu siapa yang tengah tengok live saya 20 hari bulan ni kan. So saya akan buka start pada 20 hari bulan ni sampai ke 30 hari bulan ni. Dalam range ni, siapa yang beli Sinar dengan saya 10 terawal akan menerima jam fitness tracker. Okay, jam tu bagus sebab banyak kes yang orang sempat sepatutnya dia nak kena heart attack dah kan, tapi sempat tengok heart attack dia tengah duduk naik, terus dia pergi hospital, dapat diselamatkan. Banyak kes-kes macam tu lah. Orang-orang yang ada heart attack kan, bagus fitness tracker tu. Yang ada darah tinggi kan, sakit jantung, wajib ada fitness tracker tu, nak track kita punya beating tu. Tapi orang biasa pun boleh amal fitness tracker tu. Kita tengok kita punya sihat, hari-hari tu sihat tak, tengok kita punya beating tu normal tak normal setiap hari. So masa kita bersenam, kita punya beating lari sikit kan, kita boleh tengok masa kita control tak. Kalau over, maksudnya kita tak boleh push dah. Kita tak boleh push dah kita punya diri kita tu lah. Tak boleh nak jogging dah, kita kena stop. Bagi down boleh kita punya beat jantung, takut kita collapse, boleh mati tengah panjang, bahaya. So jam fitness tracker tu saya nak bagi kepada 10 terawal yang beli Kelinai dengan saya. Okay, boleh WhatsApp saya kat nombor tu. Siapa yang nak beli Kelinai. Okay, untuk hari ni, siapa yang book hari ni, saya akan bagi 15% diskaun. Maksudnya saya akan register as a member lah, membership. Free je saya registerkan membership. Yang ni saya belanja untuk 10 untuk yang deposit, tak kira berapa ramai pun, yang 20 hari bulan ni, untuk hari ni yang book deposit. And then yang beli Kelinai 10 terawal, saya akan bagi jam fitness tracker tu. Okay, maksudnya saya bagi bonus plus bonus lagi lah. So hari ni saja boleh menang membeli lah. Hari ni saya menang membeli. Lepas tu okay, boleh. So tawaran untuk yang book tu, saya buka hari ni sampai pukul 12 malam lagi lah, untuk yang nak book, nak beli Kelinai dengan saya tu. So boleh bagi deposit dulu lah untuk yang nak dapat tawaran 15%. 15% diskaun. Okay. Okay, setakat tu ada soalan-soalan nak tanya kat dalam ni? Ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya?
Ha. Okay. Kalau tak ada soalan nak tanya, saya rasa setakat tu dulu saya punya live hari ni. Alhamdulillah. Oh, sejam lebih kita punya live hari ni masih lagi anda setia bersama saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih Ana, terima kasih semua. Mak John, Chan, Rosmira, Abu Bakar, Ayu, terima kasih. Siti Nurhayani, terima kasih banyak. Cik Mat, Syari, Nabila Ulia, Muhammad Kamal, Anis Hanisa, Mas, Uziah Talib, Hati ini, Juwita Rosli, Ibnu, Ustaz Syamil lah. Ni, Nur Nini, Nini terima kasih, Rina Syafrina, Ayu Asmida. Okey, terima kasih semua. Okey. Alhamdulillah semalam saya buat live berkenaan dengan sharing pasal bisnes. Okey, hari ni saya more tu cerita pasal knowledge product. So lepas ni saya akan aktif balik live sebab banyaklah permintaan ramai anak-anak buah minta saya buat live sebab takutlah depa tak refresh, lama-lama lupa ilmu-ilmu yang sepatutnya orang kata apa, rugi kalau tak share ni, lama-lama boleh lupa kan. Okey, saya minta maaf kalau ada salah kata. Setakat tu dululah saya punya live hari ni lah. Okey, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi nah.